So guys, kalau nak flashback balik sekitar tahun 2014 dekat Malaysia, memang antara flagship yang aku mampu beli masa tu adalah OnePlus One dengan harga sekitar RM1,300 sampailah RM1,400. Masa tu aku ingat lagi momen aku beratur dekat Direct D, hari pertama diorang jual, panjang gila guys beratur, dan dapat beli lah. Aku beli warna putih kot masa tu. So dia just gunakan Sunny Jemut, tak gunakan Oxygen OS lagi seperti apa yang korang gunakan sekarang ni. Dan memang masa tu meriah gila dengan community fanbase dia kuat gila, dan memang OnePlus ni memfokuskan kepada fanbase punya brand. So that's why community OnePlus masa awal-awal dulu sangat-sangat kuat, dan aku nampak 2-3 tahun semenjak ni macam dah makin berkurangan, dan juga dia punya direction dah banyak gila berubah lah. So that's why harga OnePlus tidaklah seperti dulu dan makin mahal. Dan kalau tengok dulu masa 2014, 15, 16 ada sebab lah kenapa harga OnePlus ni murah sangat. So antara sebabnya adalah dia punya kamera tu memang hauk sikit lah kan, and then dia punya after sales service, dan juga aku rasa masa tu disebabkan oleh UI doang, tak ada identity lagi. Diorang just gunakan Synology Mode lagi. So after few years barulah diorang keluarkan Oxygen OS yang official, dan sampai sekarang ni harga dia makin lama makin menaik. Dan kita tahu kenapa harga makin menaik, sebab banyak benda yang diorang offer dekat specs, dekat software, dekat kamera, dan banyak lagi lah. Faktor-faktor tu membuatkan harga dia memang nak kena mahal. Tapi kalau nak tengok 10 Pro masa sebelum ni, memang aku rasa terlalu mahal jugalah untuk sebuah brand OnePlus. And OnePlus 10T dah nampak lah yang harga dah makin dimurahkan, tapi itu yang budget flagship punya. But now, dengan satu lagi flagship terbaru untuk OnePlus pada awal tahun ni, aku rasa dia dah sedikit sebanyak merubah ataupun kembali balik kepada OnePlus yang asal lah aku rasa kan. Sebab OnePlus yang terbaru iaitu OnePlus 11 ni offer banyak juga spesifikasi untuk flagship premium yang biasanya ada pada flagship dengan harga RM4,000 dan juga ke atas. Cuma disebalik oleh dia punya kelebihan kekurangan, still ada jugalah benda yang korang nak kena compromise bagi sebuah flagship premium dengan harga sekitar RM3,300 sampailah RM3,600 ni saja. Pertama sekali untuk rekaan yang ada pada OnePlus 11 ni memang masih sinonim, design language lebih kurang je macam OnePlus 10 Pro. Ada reka bentuk framing untuk modul kamera, rekaan jenis curve untuk depan dan juga belakang, dan juga back panel jenis glossy finishing. Untuk rekaan kamera, boleh nampak yang modul kamera dia sedikit berubah daripada petak, dan sekarang ni guna rekaan kamera yang jenis bulat. Aku boleh admit lah rekaan OnePlus 11 ni dia ada macam standard dia sendiri ataupun level dia yang nampak elegan dan juga premium. Kalau tengok secara teliti dekat modul kamera dia, korang akan perasan dia akan ada efek glitter yang diinspirasikan daripada galaksi ataupun black hole. So dia macam bintik-bintik yang bersinar-sinar dekat situ. Aku rasa ini adalah antara attention to details yang memang nampak different lah untuk bonggol kamera ataupun modul kamera pada OnePlus 11 terbaru ni. Aku suka juga dengan warna eternal grey yang terbaru ni. Dia punya kemasan glossy dekat back panel tu menjadikan overall looks dia nampak lebih premium. Lepas tu disebabkan oleh smartphone ni guna rekaan jenis dual curve dekat depan belakang, so feel pegang tu dia rasa nipis dan juga solid lah. Bagi aku firm untuk korang nak pegang dekat satu tangan macam ni. So dia still ada macam slippery sikit, nipis sikit, tapi korang still boleh grip smartphone ni. So depends pada positioning dan juga jenis tangan korang. So kalau tangan yang cepat berpeluh, mungkin rasa smartphone ni nak menggelongsor ke bawah je. Paling penting sekali adalah OnePlus dah kembalikan baliklah alert slider pada smartphone ni, yang masa OnePlus 10T ramai gila kot marah. Dan aku rasa harga dah macam lebih kurang dah OnePlus 11 ni, tapi diorang boleh letak pada OnePlus 11 alert slider tu. So ini adalah features yang tidak sepatutnya diorang buang lah. Ikonik kot button ni. Seterusnya bercakap pasal screen display, OnePlus 11 menggunakan panel jenis Fluid AMOLED dengan LTPO generasi ketiga, ada refresh rate 120Hz dengan 2K resolution, support HDR10+, Dolby Vision dengan 1 billion of colors, dan juga kecerahan mencecah 1300 nits of brightness. So tengok spek screen dia memang penuh lah dengan full package. Korang boleh expect untuk dapat quality screen setanding dengan harga dia lah. Display Fluid AMOLED nampak kaya dengan warna, sedap mata memandang dekat semua bahagian, dan juga rasa puas untuk korang gunakan sebagai tujuan entertainment. Cuma aku agak turn off sikit je dekat dia punya bezel screen tu. Nampak tebal dekat bahagian atas dan juga dekat bahagian bawah. Kalau nak bandingkan dengan phone flagship lain yang setanding harga dengan dia ataupun mungkin lebih sikit, so aku rasa dia dah banyak fix dekat bahagian tu kan. Lagi macam Samsung Galaxy S23 series, so bezel dia memang nampak nice gila, macam
Xiaomi 13 bezel pun memang cantik gila, nipis. Tapi OnePlus 11 bezel dekat atas bawah tu nampak spoil macam terlebih tebal lah. And satu lagi adalah positioning untuk dia punya punch hole camera tu. Macam tak berapa nak center dekat bahagian bucu belah kiri. So kalau dia adjust sikit kedudukan tu bagi nampak center, aku rasa lagi cantik kot untuk kedudukan selfie camera OnePlus 11 ni. So itu saja untuk rekaan pada display dia. Lain-lain tu aku memang tak banyak nak complain. Dia punya feels untuk smoothness pada scrolling dia very fluid. So aku enjoy gila gunakan display dia. Cantik tu memang cantik gila, tak ada masalah, dan siap pasang dengan spectator. Beli je OnePlus 11 ni just boleh terus pakai je, dan korang still akan nampak lah dia punya bahagian curve dekat tepi ni, reflection apa semua. Dia punya feels tu typical curve display punya AMOLED lah. So ini adalah AMOLED yang aku rasa korang dah boleh expect lah macam ni punya outcome. Selain tu juga smartphone ni memang ada dengan in-display fingerprint scanner macam biasa, dan kepatasan dia memang apa yang kita boleh jangkakan lah. Sangat pantas untuk korang nak unlock pada bahagian display screen dia. Untuk pengetahuan korang semua, OnePlus 11 ni memang guna stereo speaker dengan sokongan Dolby Atmos, dan bagi aku stereo speaker dia cukup padu. Dia punya kelantangan tu memang cukup bagus, speaker kuat, dan juga audio tu tak rasa flat sangat tau. Cuma yang kurang best, aku rasa stereo speaker dia kurang seimbang sikit lah. Lebih dekat bahagian bawah, dan back panel akan rasa getaran bila buka full volume. But still overall boleh je rasa enjoy bila gunakan untuk tengok movie ataupun untuk korang nak gunakan dengan lagu lah pada OnePlus 11 ni. Seterusnya untuk prestasi, smartphone ni menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dengan latest LPDDR5X 16GB RAM ataupun korang ada pilihan 8GB RAM, dan memori UFS 4.0. Seperti apa yang aku expect, memang prestasi dekat OnePlus 11 ni cukup powerful, tak kisahlah nak main game apa sekalipun, nak guna high graphic dan lain-lain lagi. Aku boleh cakap yang aku memang enjoy gila gunakan untuk game dekat OnePlus 11 ni. Nak push rank kau-kau semua memang tak ada masalah pun. In fact, kalau korang rasa yang 16GB RAM tu tak cukup, korang boleh je extend RAM dia sampai 12GB of RAM. Kiranya dapat total sehingga 28GB RAM pada OnePlus 11 ni. 28GB RAM. So aku tak tahu nak buat apa sama 28GB RAM tu. Sebab aku rasa 16GB tu dah terlalu lebih cukup dah pun. So the minimum aku rasa sekarang ni dalam 8 ke 12 tu dah cukup powerful lah untuk phone Android sekarang ni kan. Ini 16GB kot. Tambah lagi 12GB jadi 28GB. Manakala untuk bahagian bateri, smartphone ni memang dah cukup besar dia punya kapasiti, iaitu 5000 mAh dengan super VOOC 100W fast charger yang korang dapat sekali dalam kotak jualan dia untuk korang nak fast charge smartphone ni less than 30 minutes boleh full dah. So memang kejap bila full. So tak ada masalah untuk fast charging. Even untuk ketahanan bateri dia pun memang boleh tahan seharian. SOT 6 jam ke 7 jam tu memang normal lah untuk smartphone ni, unless kalau korang memang heavy gaming, itu memang akan dikurangkan sikit lah SOT tu, mungkin sekitar 3 jam 4 jam korang boleh dapat lah pada OnePlus 11. Bercakap pasal software dia, smartphone ni menggunakan Oxygen OS 13 berdasarkan Android 13 juga. So ini adalah antara one of favorite aku punya UI pada phone Android, sebab dia clean, smooth, rasa fluid, dan juga pengalaman penggunaan tu tak rasa berat ataupun hiccup lah. Cuma kalau korang dah biasa dengan Oxygen OS masa awal dulu, mungkin korang akan rasa berbeza sikit lah Oxygen OS sekarang ni, sebab dia lebih kepada UI ColorOS Oppo. So dia ada kekurangan dan juga kelebihan kat situ. Mungkin kalau korang yang dah memang dah biasa dengan Oxygen OS ataupun fan OnePlus pada dulu lagi, korang akan rasa berbeza lah untuk OnePlus 11 dengan Oxygen OS terbaru ni. Tapi kalau korang yang tak kisah pun pasal benda tu, korang just boleh adapt dengan pembaharuan yang OnePlus letakkan, benda ni bukannya satu isu yang besar pun. In fact, OnePlus 11 sekarang ni memang diorang bagi software support sehingga 4 tahun macam Samsung juga. So korang boleh gunakan smartphone ni dengan jangka masa yang lebih lama lah untuk long term usage kan. So itu satu perkara yang aku rasa aku boleh puji lah. Perkara yang terakhir sekali adalah tentang kamera dia. So OnePlus masih kekalkan kerjasama dengan Hasselblad. Korang just boleh nampak obviously logo Hasselblad dekat modul kamera ni. Dan untuk specs kamera dia menggunakan 50MP Sony IMX890 untuk kamera utama, ada 48MP untuk ultrawide, dan juga 32MP untuk portrait telephoto. Dan untuk pengetahuan korang semua, OnePlus 11 hadir dengan teknologi Hasselblad generasi yang ketiga, yang mana kamera Hasselblad generasi ketiga ni lebih fokus dekat warna yang true to life dan lebih capable untuk hasilkan gambar HDR yang berkualiti standard dengan kamera Hasselblad yang sebenar. So itu adalah antara fundamental kamera Hasselblad untuk OnePlus 11 ni. Cuma disebalik oleh kamera Hasselblad ni, adakah dia memberikan hasil yang mengagumkan ataupun ada software filter ala-ala macam
Vivo X90 Pro dengan Zeiss ataupun Xiaomi 12S Ultra dengan Leica. Persoalan tu aku rasa dah pun terjawab. Memang tak ada software ataupun filter integration yang korang boleh nampak secara jelas dekat bahagian setting kamera dia, seperti mana yang Vivo ataupun Xiaomi buat. So aku rasa ini adalah antara satu kekurangan yang aku nampak pada Hasselblad untuk OnePlus 11. Mungkin ada limitation untuk kerjasama antara dua-dua syarikat ni. So aku tak nampak secara jelas apa kelebihan yang paling obvious lah untuk pengguna biasa nampak pada apps kamera dia. Kalau nak compare to Vivo, kita boleh pilih filter Zeiss apa yang kita nak guna. Ada color Zeiss, natural color apa semua. Macam Xiaomi pula ada filter Leica, ada itu Leica, ada ini Leica. Tapi ni Hasselblad, mana Hasselblad? Mana? Tak ada. Just capture and ada watermark Hasselblad. So, untuk pengguna biasa mungkin diorang macam mana Hasselblad je kan. Untuk orang profesional mungkin akan nampak image processing tu sedikit berbeza lah. Hasil gambar daripada kamera dia aku boleh katakan yang kawalan dynamic range kamera nampak bagus walaupun expose dengan cahaya, tapi masih boleh tonjolkan tekstur gambar tu sendiri. Cuma aku kurang sikit dengan skin tone yang masih boleh nampak soft dan less accurate. Kalau tengok colour lain yang menonjol macam colour merah, hijau, biru memang lebih kepada almost true colour yang bagi aku nampak pucat sikit je, less vibrant dan tak macam typical kamera phone Android yang biasanya akan menaikkan seri warna tu sampai nampak over. So untuk warna yang ditonjolkan pada kamera Hasselblad OnePlus 11 ni, dia nampak untuk cuba stabilkan dynamic range dan tuanan warna supaya tak over sangat. So that's why ada certain colour yang less vibrant tapi masih nampak cantik. Mungkin color size ataupun color profile kamera OnePlus 11 ni lebih kepada Hasselblad punya vibes. Tapi personally aku tak nampak impact yang besar sangat lah untuk Hasselblad tu sendiri. Mungkin sebab aku pun tak pernah pakai kamera Hasselblad, so tak tahu color profile dia jadi macam mana. Tapi kalau tengok untuk gambar yang dihasilkan daripada kamera OnePlus 11 ni memang berbeza lah daripada typical color daripada phone Android lain. Dan lagi macam Oppo, Vivo dan Xiaomi. But untuk gambar malam dia memang amazingly cantik juga. Aku try capture even portrait mode cantik, cuma cutting edge tu still ada kekurangan untuk gambar malam. But untuk gambar siang, cutting edge memang boleh dapat almost perfect, but sometimes tu memang adalah sikit kekurangan dia. But still cantik lah cutting edge dia, and pengasingan objek tu pun boleh nampak depth dia tu. Apa aku boleh cakap, yang kamera dia memang nampak cantik dan almost true to life, cuma color profile dia nampak dull sikit. Dia tak vibrant sangat color yang ditonjolkan tu. But bagi aku still wonderful lah untuk korang nak capture nature, human ataupun mungkin buildings. So guys, konklusinya aku rasa yang OnePlus 11 ni dia punya spesifikasi memang dah cukup bagus dah untuk harga RM3,500 sebenarnya. Dia dah level flagship premium dah dengan material dia yang very solid, sedap pegang. Cuma satu perkara yang mungkin korang tak perasan adalah smartphone ni tak ada wireless charging tau. So that's why harga RM3,500 boleh compromise lagi lah kan untuk tak ada wireless charging tu. And untuk build quality dia, rekaan yang memang premium, elegan, aku rasa OnePlus 11 ni ada standard dia yang memang sepatutnya aku rasa phone ni boleh cecah RM4,000, tapi diorang tak jual RM4,000, diorang jual RM3,500. So memang aku rasa OnePlus 11 dapat apa yang korang nak lah untuk full package pada flagship yang bagus, fast charging, display yang cantik, kamera yang cukup bagus, Hasselblad, and dia punya storage speaker. Apa lagi korang nak pada sebuah smartphone yang bagus ada pada OnePlus 11 ni dengan harga yang bagi aku agak murah lah bagi sebuah flagship premium. Dan nak cakap pasal flagship killer tu tidak juga, sebab RM3,500 tu tak adalah macam terlalu murah sangat, tidaklah terlalu mahal sangat. Dia harga yang reasonable lah sebenarnya. Reasonable untuk OnePlus 11 ni sebenarnya. Tak ada pilihan lain dengan harga RM3,500 ke bawah. Korang just beli je OnePlus 11, tak payah cakap banyak lah. So itu je aku boleh cakap. Aku lupa satu lagi produk pada OnePlus yang diorang lancarkan sekali dengan OnePlus 11. Ini dia OnePlus Buds Pro 2 terbaru. TWS Premium daripada OnePlus juga, dan match lah dengan colour OnePlus 11 ni, warna hijau juga. Aku suka dengan casing dia ni sebab sangat solid baik. Dia punya surface material tu sedap gila dia pegang, and untuk buka tutup pun feel mahal lah, tak rasa murah lah kan untuk dia punya casing ni. Ada Dyna Audio sekali. Harga untuk OnePlus Buds Pro 2 ni agak mahal sikit, iaitu RM869. Tapi bagi aku audio quality dia memang kena dengan harga dia. TWS ni adalah jenis in-ear tau, dan texture material dia memang sedap kat telinga dan juga grip. Lepas tu dia juga ada features adaptive noise cancellation sehingga 48 decibel. Ada melody boost dual driver yang berkolaborasi dengan Dyna Audio. Ada teknologi Google Fast Pair dan fungsi special audio daripada Google sendiri. TWS ni juga boleh multi-point connection, iaitu sambungan
diberikan kepada dua device serentak, dan OnePlus Buds Pro 2 ni juga mampu untuk bertahan selama 39 jam bersama casing dia kalau fungsi ANC tu disable lah. So that's why dengan harga yang ditawarkan memang kenalah dengan dia punya spesifikasi audio quality dan juga build quality pada OnePlus Buds Pro 2 yang terbaru ni. So that's why aku rasa kalau korang nak beli kedua-dua ni memang waktu yang sesuai sekarang ni. Tak silap aku masih ada lagi promosi kot. Korang just boleh check it out lah dekat website ataupun dekat Shopee ataupun Lazada OnePlus nanti untuk OnePlus Buds Pro 2 dan juga OnePlus 11 yang terbaru ni. Ada dua varian, ada 8GB 128 dan juga 16GB 256GB. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku mengenai OnePlus 11. Korang just boleh ajukan persoalan dekat bahagian komen, dan terima kasih kerana menonton. Sampai berjumpa lagi di video. Assalamualaikum. Bye. OnePlus 11, OnePlus Buds Pro 2. Panjang juga nama dia.